أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يربطه الأولون والآخرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah karunia-Nya, dengan kasih sayangnya, Dia bimbing kita, Dia bawa kita, tunjuk kita kepada jalan yang betul, jalan yang diredai olehnya. Maka tidak ada yang paling maha harga selain daripada kita dapat redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang ditutupi oleh orang-orang yang beriman dan para al-anbiya, para syuhada as-salihin. Oleh itu tidak ada siapa yang akan dapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya tidak berada di atas jalan yang betul, jalan yang benar, yang diibarat dengan kata as-siratal mustaqim. Maka tak sampai kita tak dapat kita nak duduk berada di atas jalan yang betul, jalan yang benar, dengan tidak ada bimbing daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu sangat-sangat besar kalau kita kira, kalau kita campur tolak doa yang diajar oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucu baginda Sayyidina Hasan untuk berdoa ketika baca kunut. Rasulullah ajar, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait
yang berartinya wahai Allah, minta Engkau tunjuk jalan yang betul kepada aku bersama dengan mereka yang Engkau telah tunjuk kepadanya. Iaitu kita sama-sama mengucap alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, menanda kata kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita. Sebelum daripada saya nak sampaikan sepatah dua kata sebagai nasihat umum, sebagai tazkirah agama sementara kita menunggu nak bersolat Isya, lebih dulu saya minta ampun dan maaf di atas apa yang berlaku kekurangan daripada saya, dan lebih dulu saya terima kasih banyak-banyak kepada AJK ataupun ahli jawatan kuasa surau yang mana sudi menerima saya pada malam ini sebagai tetamu untuk bagi tazkirah pada malam ini. Yang sebenarnya saya ini bukan yang berkeahlian untuk bagi tazkirah pada malam ini, pada ini tepat pada ini jamaah. Kerana sangka saya kata jamaah ni bukan jamaah orang kampung biasa, intelektual, jemaah yang ber-IQ tinggi. Maka saya ni peringkat kampung saja. Kalau peringkat kampung-kampung budak-budak kecil, bolehlah. Ini Putrajaya, bukan kelas saya. Bukan kelas saya lah untuk kat sini. Tapi walau bagaimanapun, saya ingat kita sama-sama ada ikatan join di dalam hati, safe di dalam kepala, memori masing-masing. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat ambil manfaat bersama, khususnya di akhirat nanti insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita semua bersama dengan para-para mereka yang Allah redha kepada mereka itu. Amin. Karena di akhirat alhamdulillah kita orang yang beriman. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata syafa'atil malaikah, mereka dia akan minta tolong syafaat kepada kita. Wa syafa'atin nabiyyun, nabi-nabi akan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, orang-orang yang beriman dia akan syafaat. Kita sama kita akan dapat bantu, dapat minta tolong dengan Allah, minta kelepasan bila dibuat keputusan di mahkamah Allah, dikutuk kata orang ini akan kena azab, orang ini akan terima dua denda daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bila kita ada kemegahan, ada kelebihan, ada keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk syafaat, maka kita boleh ingat orang ni aku pernah jumpa, orang ni orang yang aku telah berkawan, yang ada dan kita save dalam kepala kita. Inilah mudah-mudahan perhimpunan kita itu, perhimpunan kita ini ada faedah untuk akhirat kita dan juga faedah untuk dunia kita. Maka di malam ini tidak dibagi tajuk khusus kepada saya. Kalau bagimu saya pun tak tahulah. Lepas kali ini saya tak tahu tajuk khusus. Oleh itu sementara menunggu waktu Isya-nya, saya ingat nak bagi tazkirah dengan secara umum lah insya-Allah taala. Mudah-mudahan apa yang diilham oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaiknya. Apa yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaiknya. Dan kita pasti patut, wajib di atas kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu setengah daripada cara kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan perasaan kita, kenal dengan ada jiwa kita berasa kata
apa yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Itu di antaranya. Dan ini kita, bila kita dapat rahmat daripada Allah, dapat kebaikan, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lidah kita selalu kita mengucap alhamdulillah. Bahkan bukan alhamdulillah biasa. Kalau kita dapat rahmat banyak, alhamdulillah itu luar biasa. Macam mana alhamdulillah luar biasa? Iaitu alhamdulillah kita tu kuat suara dan jadi mak lazim. Alhamdulillah. Panjang ni kalau kita dapat rahmat Allah. Ada pun kalau kita dapat nikmat, kena bala, tipu bala, kita berasa kecewa, kita berasa duka kita. Tidak alhamdulillah. Dengan sebab kita tak kenal betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal Allah, kedua-dua sepatut kita kata alhamdulillah. Kerana setiap pekerjaan Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, demi kesemuanya ada kebaikan. Itu adalah khair. Cuba kita tengok satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu dia bersumpah, bernazar, bersumpah kata la atasaddaqanna hadhihi al-lailah. Demi Allah aku nak bersedekah pada ini malam. Malam ini aku nak belanja. Dia keluar daripada rumah dia nak tunai bersumpah dia bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa barang yang dia nak sedekah, dia sedekah kepada seorang perempuan. Kemudian di waktu pagi manusia ramai bakal bercakap, kata semalam disedekah kepada perempuan pelacur, seorang perempuan si pezina. Sepatutnya tak boleh sedekah kepada perempuan si pezina. Ada seorang apa orang itu seolahnya kata begitu, mengumpahnya, tak faham, tak fahamnya, tak kenal dia sedekah kepada si pezina. Maka bila sampai khabar dengar kepada dia, dia kata Allahumma lakal hamdu. Wahai Allah, bagi engkau sajalah kepujian, aku syukur kepadamu. Dia kerja salah, dia syukur kepada Allah. Malam yang kedua pula dia kata la atasaddaqanna hadhihi al-lailah. Demi Allah aku nak bersedekah pada ini malam. Sebab malam yang pertama tak betul dah sedekah, aku nak sedekah pula. Dia keluar pula untuk bersedekah. Dia sedekah kepada si pencuri. Si pencuri. Manusia cakap pula, oh semalam ada seorang si bersedekah, penderma sedekah pada si pencuri. Tak sepatut si pencuri kita bantu dia, kita sedekah kepada dia, kita infak kepada dia. Dia pula kata Allahumma lakal hamdu. Wahai Allah, bagi engkau sajalah kepujian. Dia syukur kepada Allah atas perbuatan dia yang dia bagi kepada si pencuri, walau tak betul. Malam yang ketiga begitu juga berlakunya. Dia keluar bersedekah. Dia sedekah pula kepada al-ghani, orang yang berhartawan, orang yang kaya. Maka begitu juga dia cakap, kata orang kaya tak patut disedekah. Seorang yang itu dia sedekah kepada orang yang kaya. Dia kata Allahumma lakal hamd. Kerana apakah dia kata Allahumma lakal hamdu ataupun dengan kata lain alhamdulillah, dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama kita daripada ulama tafsir hadis, ulama syarah syurahul hadis, pensyarah hadis, kerana dia kata semua perkara bila dengan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah itu kebaikan, kebajikan, ada baik. Walaupun pada zahir bagi kita, pada pandangan kita adalah perkara itu tak baik, jahat. Oleh itu dia pada satu
satu ketika didatangi oleh seorang, dicerita, dibagi tahu, setengah kata malaikat akan datang kepada dia, kata sedekah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana dengan niat ikhlasnya. Dan mudah-mudahan sedekah kamu itu kepada si pezina, dia boleh break daripada zina dia. Sedekah kamu kepada si fakir atau si pencuri itu, dia boleh berhenti daripada bercuri. Sedekah kepada orang yang kaya boleh ambil iktibar, dia akan bersedekah kepada orang dengan harta dia kepada orang-orang yang fakir. Begitulah cara salah satu pada kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita sama-sama ingat bahawasanya apa yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah khair. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini, walaupun tak setuju, walaupun boleh terima tak boleh terima, saya harap bahawasanya ada khair bagi kita insya-Allah taala. Munasabah dengan tempat ini, surau ini, kali yang pertama saya sampai, saya ingin beri ingatan kepada kaum ibu, khususnya satu tajuk, dan kepada kaum bapa satu tajuk dengan secara khususnya, sebagai ingatan, iaitu nisbah dengan kaum ibu. Patut kita ingat, patut kita baiki apa yang apa yang nak kata, apa yang salah, apa yang tak betul ada pada kita. Begitulah, bukan kata kaum ibu saja. Kaum ibu, kaum bapa, siapa saja pun, setengah daripada perkara yang wajib. Tiap-tiap perkara yang wajib adalah perkara itu perkara yang baik untuk kita. Tentu perkara yang diperlu oleh Allah, diwajib oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun perkara yang disuruh di dalam agama adalah perkara yang baik bagi kita, untung bagi kita semua. Lebih lagi kita kata, cuba tengok dunia maju sekarang ni, boleh buat kajian ke semuanya. Orang ahli sains boleh buat kajian ke semua arahan, suruhan yang di dalam agama ada kebaikan, ada kebaikan. Ada dibuat kaji, katanya ibadat puasa contohnya. Ibadat puasa kita ini adalah satu kebaikan untuk tentang kesihatan kita. Kita puasa satu hari, Allah menjadikan di dalam titik darah kita satu butir. Jadi satu darah yang mempertahankan virus-virus, mempertahankan kuman-kuman penyakit. Satu hari, satu butir, satu titik darah yang boleh mempertahankan, dia boleh jadi askar untuk jaga, jadi penjaga daripada kuman-kuman penyakit. Oleh kerana demikian, syarat suruh puasa 1 bulan Ramadan, 6 hari bulan Syawal. Siapa puasa begitu seperti puasa setahun. Artinya boleh mempertahankan virus setahun, boleh mempertahankan kuman setahun. Cuba kita tengok, suruhan agama, arahan agama adalah baik bagi kita, sangat-sangat baik. Tekanan darah yang paling baik sekali, yang boleh hantar sampai kepada anggota kita yang berhajat kepada darah, adalah keadaan kita sujud. Di masa sujud, jantung kita dia sembuh, dia tekan darah sampai habis kepada hujung jari ke semuanya. Oleh itu patut kita sujud biar lama, supaya darah kita tu berjalan sampai pada tempat-tempat yang tak sampai. Kadang darah kita
Ya U-turn, tak ada siapa tempat U-turn U-turn kat kepala kita nak makan apa ni, belur dia. Kalau dia sampai mula dia U-turn lepas, jadi tak ada bahaya lah. Kalau itu masa darah kita dia nak U-turn mari kat hujung jari ni, masa mana yang paling bagus sekali dia U-turn? Iaitu ketika kita sujud. Kalau tidak, dia mari sekedar jalan, boleh dah dia nak U-turn tapi tak berapa bagus sangat. Maka ke hujung-hujung ni tak berapa sampai. Itulah kita tak sihat, kurang sihat. Saya di sana ada seorang daripada Bomo. Dia bagi Bomo, dia bagi betul-betul Kemini, Cina, orang Melayu. Tapi dia pergi masuk hubungan Kemini. Masa Malaysia dia pergi dengan Kemini dulu. Dia pun satu daripadanya, masuk daripada grup jadi Kemini. Orang yang sakit, salah orang, patah tulang, mata kelabu, dia tak ubat dengan cara makan ubat dada. Dia kata ini salah satu daripada puncanya kerana pancaran darah, sembur darah tak sampai kepada tempat yang patut disampai. Setengah daripadanya ke hujung jari. Saya pergi ke sama dia, tunjuk jari. Tunjuk jari dia tahu. Ni jari ni darah tak sampai. Jari ni darah tak sampai. Muni sakit pinggang. Pinggang sebelah balik kiri, pinggang sebelah balik kanan. Dia tengok darah tak sampai kat sini. Dia buat macam mana? Dia pincik. Dia kapit kuku kita ni supaya dia tarik darah lagi. Tentu masa dia tarik ni, dia kata kalau kamu nak gocok pun gocoklah aku. Dia kata, kamu nak tumbuk pun tumbuklah. Kita nak tumbuk tak boleh, kena tarik mari semula. Sakit dia tarik sebab darah tak sampai. Kalau dari biasa darah sampai, dia pincik pun tak sakit. Kerana darah kita setengah tak sampai. Oleh itu ketika sujud tu yang darah dia sampai, itu tambah selamat, tambah sehat bagi kita. Ini kaji sains, kaji yang jadi wakai, jadi realiti. Oleh itu, apa yang ditutup di dalam agama itu adalah kebaikan bagi kita, dunia kita dan akhirat kita. Akhirat memang dah Allah ada berjanji. Ini sebagai bukti kata agama kita adalah agama dari Allah. Agama yang kita bawa, agama yang betul, yang patut kita dakwah dan patut kita mempertahankan agama yang betul ini. Maka satu kesilapan yang di dalam mazhab kita Syafi'i terhadap kaum wanita, kaum ibu khususnya, tentang tudung aurat, tutup aurat. Memang tutup aurat adalah satu perkara yang disuruh dalam agama dan perkara baik di dalam kita hidup di dalam dunia. Kebaikan untuk dunia kita. Kaum ibu wajib di atasnya tutup aurat, tudung aurat sekalian badannya di dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Tetapi yang saya nak sentuh pada malam ini tentang aurat di dalam sembahyang. Yang nyata silapnya mengikut kaedah di dalam mazhab kita Syafi'i, orang perempuan dia tudung aurat kurang sempurna. Karena kita maklum orang perempuan di dalam solat dia boleh buka muka dan dua tangan saja. Tangan dia dari hujung jari sampai kepada pergelangan. Muka boleh dia buka. Yang lain daripada itu wajib tutup dengan sesuatu yang menegahkan nampak warna aurat. Maka kebanyakan perempuan dia duduk tutup aurat, dia letak kain telekung dia, sakut kain telekung dia di bawah dagu, ditekak ke halqum. Begini lebih kurang. Dia letak kat begitu. Dia sakut kat sini mudah. Sini di tempat penyangkut dah ini. Maka telah maklum di dalam fiqh kita Syafi'i, daripada tulang dagu sampai kepada sini bukan muka. Ini nama terbuka aurat kat sini. Terbuka. Karena muka daripada tempat tumbuh rambut biasa sampai kepada penghujung tulang kain.
Kami sana bila tulang kan, sini tulang apa? Tulang dagu. Tulang dagu. Sana kata kan. Ini saja. Maka di bawah dari tulang kan sampai kepada tekuk ni, ini aurat yang wajib tutup. Kita sama-sama sampaikan. Mana yang sempurnanya mesti dia kena persempitkan sikit, menyempitkan kain tudung dia dengan bahawa dia letakkan kain tudung dia di atas dagu. Lebih kurang begitu, lebih kurang. Nampak perempuan saya kan? Buat begitu. Ini setengah pada pedas saya pakai ni kan? Untuk boleh buat tunjuk. Letak di atas dagu. Kalau dia tarik mari turun kat sini, terbuka aurat dia. Tolong sampaikan kepada yang tak sampai lagi. Dan kita pun sama-sama orang lelaki ni pun tolong kita sampaikan kepada kaum ibu kita, anak kita, cucu kita yang belum sampai lagi. Mudah-mudahan ini satu daripada amalan kebaikan kita. Suruh ma'ruf, tegak mungkar. Itu di antaranya untuk kaum ibu. Yang lain lagi itu banyak dah si penceramah dia bagi amaran, dia tazkirah kepada kita. Sekiranya kalau kita sudah terima segala isi penceramah yang disampaikan pada kita, saya rasa tak hajat kepada ada kuliah pada malam ini. Sudah cukup dah. Sepatutnya begitu, tak payah ada dah. Malam ini tak payah ada. Saya tengok ni bukan yang berumur muda-muda saja dah ni. Ada yang tua. Tak ada yang umur 15. Kalau ada pun bawah pada 15 saya nampak ni. Kalau bermula daripada 15, bermula pada 15 sampai 50, berapa tahun dah kita sudah dengar ceramah? Berapa ribu ceramah yang kita dengar ceramah? Berapa ribu bayar, berapa ratus bayar? Tetapi kita tak boleh terima lagi. Itu menunjukkan degilnya kita, kerah perutnya kita. Bukan kerah kepala, kerah perut. Kerah kepala tu boleh duduk lagi, kerah perut tu hak sangat. Sebab tu kita kata budak-budak yang nakal, budak ni kerah perut. Sebab apa? Sepatut perut ni dia lembut saja. Tapi bila tak dengar nama kerah perut, memang bukan budak saja dah kerah perut, orang tua juga kerah perut. Tahu mana? Sebab dengan ceramah 20 kali dah tak boleh ikut lagi. Bukan kerah perut saja, kepala pun kerah perut, pun kerah lidah pun kerah. Baca Fatihah pun tak berapa betul, tak betul kerahkan semua lah. Sebab tu saya kata dengan saya suka-suka lah. Banyak kalau dengar cakap buah ramai-ramai begini, selalu sebut kata budak-budak sekarang ini, budak sekarang ini lebih teruk, lebih apa bagai saya tak ada bahasa nak sebut, lebih jahat, lebih tak erti daripada budak-budak zaman dulu. Bahasa kita ni kata zaman dulu. Zaman tu bahasa anak zaman, tapi dia bukan saya jadi zaman dulu. Zaman dulu, masa dulu. Begitu selalu dicakap. Serata tepat. Bila tepat berbuat begitulah. Budak sekarang ni Allah ma'rufat lah, pergi kuda lah, air daun ketung lah. Oi, tak faham. Teruk budak sekarang ni. Itu saya kata budak sekarang ni teruk. Tetapi pada pandangan saya, budak zaman dulu lebih teruk daripada budak sekarang lebih lagi. Saya kata. Sebab apa saya kata gitu? Sebab budak zaman dulu dia sudah melalui pengalaman, dia sudah belajar, dia sudah cerdik, IQ dia sudah sempurna 100% dah. Umur 50, 60 dah budak zaman dulu. Dia tak erti lagi budak zaman dulu. Teruk pada budak zaman lagi. Ni budak zaman dulu semua ni. Ni budak zaman dulu. Erti kita ni tak erti lebih pada budak zaman lah ni. Budak zaman lah ni tak apa umur 15 ya, dia tak kena fikir lagi.
Budak zaman dulu 50 tak erti lagi, dia dengan ceramah 40 kali tak erti lagi budak zaman dulu. Teruk daripada budak zaman ni lagi. Cuba kita kira, betul tak? Kelas apa saya tu betul tak? Tak betul, kalau betul minta maaf lah. Kalau tak betul tak apa lah. Kalau betul minta maaf. Minta maaf banyak-banyak kepada budak zaman dulu. Begitulah. Sebab tu kita sudah jadi budak zaman dulu ni, kita kena faham dah lah. Kena faham sebab kita cerita dah. 2 campur 2 kita betul dah. Budak lah ni 2 campur 2 yang tak betul lagi. Katalah 2 campur 2 betul. Kalau 20 campur 32, dia payah nak kira. Kita boleh kira dah. Kita sudah lalu banyak dah pengalaman kita. Begitulah. Maknanya apa isi ceramah yang telah disampaikan semua adalah baik, betul ke semuanya. Tak ada yang tak betul. Kalau tajuk nasihat, adapun kalau tajuk hukum, kalau tajuk hukum, itu memang ada betul, ada tak betul. Dia bagi 2 kan, nasihat ad-diniyah dan ada ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syarak. Translation, baik dulu. Ya. Azan ya. Okey. Ambil masa sikit lagi, boleh 15 minit lagi kan, sampai jam 9. Untuk kaum bapa ataupun kaum lelaki, saya nak nasihat supaya kita berada di atas jalan yang betul, dan supaya kita masuk di dalam jumlah orang-orang yang beriman, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang ditegas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, tabdzir, membuangkan harta. Itu satu perkara yang tegas oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga Allah menghukum di atas orang-orang yang membuangkan harta, yang membazir akan harta, dengan kata ikhwan asy-syayatin. Allah kata la tubadzir tabdzira, jangan engkau membazir, membuang-buangkan harta, tabdzira sebagai mubazir. Allah hukum orang yang mubazir, innal mubadzirin, sesungguhnya segala orang yang mubazir itu ikhwan asy-syayatin, segala saudara, segala adik-beradik, segala adik abang bagi hantu. Allah hukum orang yang membazir itu adik abang dengan hantu. Syayatin jamak pada syaitan. Syaitan ialah hantu hak jamak. Hantu hak karut dia panggil syaitan. Kalau hantu dengan cara umum dia kata jin. Jin dia panggil hantu cara umum. Hantu hak baik, hantu hak Islam, hantu hak kafir, hantu hak berjuru, hantu hak karut, dia panggil jin. Kalau syaitan, syaitan al-mutamarrid minal jin, yang jamak, bahasa Tani kata jamak. Sini boleh faham jamak? Bukan banyak. Jamak ni karut, jamak dia pencuri, dia apa ni, kata umur orang macam-macam lah. Orang karut dia panggil. Yang karut, yang jahat daripada hantu. Yang ni hantu-hantu yang jahat.
Allah hukum orang yang mubazir, adik-beradik, adik abang dengan hantu-hantu hak kargo. Oleh itu kita janganlah membazirkan harta kita. Kalau kita membazir harta kita, maksud kita tidak ada jumlah orang yang bersaudara, berhubung adik-beradik dengan hantu. Di antara umpur mubazir, kita melebihi guna air ketika ambil wudu. Sepatutnya kita ambil wudu 1 liter, kita guna wudu 1 kantang. Itu panggil satu daripada bagai mubazir. Saya nak fokus kepada bazir khususnya kaum kita, kaum lelaki, iaitu kita membakarkan duit bini kita. Inilah hak mubazir yang banyak kita kaum lelaki. Lama daripada kaum lelaki, dia bakar bini dia. Masya Allah. Ini kata bukan budak zaman ni tak. Budak zaman dulu teruk daripada budak zaman ni lagi. Orang 50, 60 dia bakar duit lagi. Cidik ke bodoh budak zaman dulu. Bodoh budak zaman dulu. Dia bakar, ya ada cara dua bakar. Ada bakar dengan cara langsung. Seperti TV ada TV langsung. Ada TV, kau ambil gambar lah modal. Bakar duit ada bakar dengan cara langsung, ada bakar dengan cara tidak langsung. Tak langsung tu dia kena sikit je, cokek sikit, mari selalu. Kemudian masuk di dalam bagai mubazir. Oleh itu saya harap kepada ahli jemaah kesemua daripada kaum lelaki khususnya, agaklah kita beri daripada mubazir. Kerana kalau kita mubazir, kita adalah adik-beradik, adik atau abang dengan hantu hak kargo. Oleh itu malam ini saya nak wasiatnya, selepas pada balik surau ni, ambil kertas banyak kepi, tulis kat situ, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kita tempel kalau tadi bagi tempel apa? Tampal. Kita tampal kat pintu bilik kita sebelah dalam, sebelah luar, pintu rumah kita sebelah dalam, sebelah luar, kita tampal kat situ. Tulis terjemah ke bawah tu. Jangan engkau membazir. Kerana orang yang merokok itu adik-beradik bagi hantu. Itu dekat situ. Itu dekat bawah tu tak. Terjemah dia, jangan tulis terjemah orang mubazir, orang merokok. Tulis kat situ. Bila kita nak ambil bilik, apa ni? Nak masuk bilik, apa ni? Semua kita tampalkan penuh dalam rumah kita dengan itu. InsyaAllah ta'ala. Kalau jadi budak zaman dulu sungguh, insyaAllah dia boleh reti dah. Kalau nak lebih berjuruh daripada budak zaman ni, agaklah boleh reti perkara ni. Kerana ini memang betul masuk di dalam tabligh, membuangkan harta kerana tidak ada faedah kepada dunia kita, tidak ada faedah pada akhirat kita. Dunia kita boleh apa? Akhirat kita boleh apa? Tak ada. Tidak ada faedah. Oleh itu di segi akhlak, di dalam akhlak sangat-sangat bodoh. Gambar pun bodoh, semua tu bodoh, tak ada yang bagus. Di segi kesihatan pun tak ada yang baik. Oleh itu, itulah sebagai nasihat saya kepada kaum bapa pada malam ini. Dan dengan secara umumnya, saya harap kepada para jemaah surau ini khususnya dan para hadirin, hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa, kesemuanya, marilah kita usaha dengan sebenar-benar usaha supaya kita dapat memahami agama dengan secara sebenarnya, ataupun dengan kata lain
kita faham agama dengan secara betul, kita faham agama dengan secara yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham agama dengan secara mendalami, faham betul-betul. Itu salah satu daripada perkara yang baik, perkara yang besar yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang Dia kehendak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala nak bagi kebaikan yang banyak kepadanya, Dia bagi faham di dalam agama. Yufaqihu, beri faham agama. Maka nak faham agama memanglah kita kena usaha dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum, dengan belajar. Allah di hari ini saya rasa risau sangat di masa dunia IT learning. Di hari ini banyak lama boleh jadi mufti. Malaysia ni beratuk mufti. Dengan sebab dia belajar dengan guru yang paling alim sekali, nama Google. Dia belajar dengan guru tu senang di hari ini. Duduk dalam bilik pun belajar dengan guru Google. Adakah dinamo belajar begitu? Itu jadi problem sebenarnya. Jadi masalah besar. Oleh itu saya kata kita marilah beramal dengan hadis sahih yang meriwayatkan dia oleh Imam Bukhari. Rasulullah kata innamal ilmu bitta'allum. Khasnya ilmu itu dengan belajar. Belajar ni kena melalui guru yang ada kemahiran di dalam agama, yang faham agama betul, yang faham betul-betul tajuk agama. Maka di antara yang jadi isu dan yang jadi tertipu kita, yang kita tak faham, bila kita tak faham itulah sebab bagi kita tertipu. Sebab bagi kita masuk di dalam lorong, masuk di dalam perangkap yang ditahan, yang diperangkapkan. Yang di antaranya yang saya nak bagi ingatanlah, ikut masa tu tak sempat untuk saya nak melanjutkan pada malam ini. InsyaAllah ta'ala, jika diizin Allah, jika dikehendaki oleh ahli surau ini, kita akan jumpa di kali yang lain hari ini. Mari tengok-tengok dulu je, tengok-tengok hidung macu kedah, tuai putih kedah. Lepas tu kita komen dan semula kita kahwin semula insyaAllah ta'ala lah. Hari ini cuba tengok hidung lah mana. Kali hidung belok itu tak salah. Kalau hidung kepan pun tak salah. Tengok macu kedah, cuba buat begitulah dulunya. Kita kena ikut salah di antara yang jadi perangkap. Kita tidak boleh mengerja bid'ah, tidak boleh mengerja apa yang tidak dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ni salah satu daripada ataupun di antara perkara-perkara yang jadi punca salah di dalam agama kalau kita tak faham betul-betul masalah agama. Bila ucapan ataupun ucapan perkataan ibarat yang tersebut adalah ibarat yang pada zahirnya bagus, yang zahirnya boleh tulis dengan, pasti ditulis dengan dakwah emas, kena ambil dakwah emas tulis. Kita mesti ikut orang yang salaf. Kita tidak boleh dikerja ataupun kita mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus sangat ucapannya, bagus. Tetapi kalau dengan secara fiqh fiqhi, dengan secara faham agama betul-betul, maka di dalam ucapan tersebut membawa kepada kita salah besar di dalam agama.
silap besar di dalam agama. Saya kata saya ajak kita mari faham agama betul-betul. Kalau tak faham, kita silap besar. Boleh jadi saya pun silap, boleh jadi. Tetapi harap kalau nak kata saya silap pun harap faham dulu. Jangan kata dengan ikut-ikut, dengan taklid ataupun mengikut majoriti. Orang ni kata bahawa dia tak silap dah, salah dah. Mau aku pun kata salah juga. Sebab ramai ada orang kata salah. Misalnya, contohnya begitu. Nak kata salah, dia ada kaedah agama kata salah. Salah lah. Itu yang salah sebenarnya. Agama kata salah. Oleh itu besar sangat kita kalau Allah beri nampak kepada kita perkara yang salah, kita nampak kata salah. Perkara yang benar, kita nampak kata benar. Yang jadi sesaknya, kita perkara yang betul kita nampak salah, perkara yang salah kita nampak benar. Itu dinamakan tazyinus syaitan, hiasan syaitan. Syaitan dia lama lecu, dia lama bedak, biar nampak jangan perkara hak bodoh. Kalau ibarat ke orang bodoh lah, orang bodoh, hidung kepek, muka hitam, tapi bila dia hari kahwin, dia lama lecu lah, dia lama celak dan nampak jangan hari itu. Itu hak bahayanya. Bila hari masuk dalam bilik, Allah Masya Allah, aku terkejut lah. Tak sama dengan hari yang hari waktu itu. Itu dia bagi tazyin, menghiasi. Maka kita di hari ini yang tertipu dengan hawa nafsu kita itu kerana ditazyin, dihiasi. Kita takut kalau yang dihiasi, maka tak dapat tidak. Kita nak tahu kalau ni dihiasi atau tidak dihiasi, kita kena ta'allum, kena belajar. Tajuk agama kena belajar. Sebab apa saya kata ikut salaf itu boleh jadi salah yang besar. Kaedah itu boleh jadi kita sampai silap besar. Kerana di dalam agama kita, perkara yang benar bukan terhenti di atas pendapat salaf. Tidak ada kaedah di dalam agama kata kalau al-haq, kalau betul adalah pendapat salaf. Tak ada. Sebab itulah bila kita belajar dengan cara betul, dengan cara betul, sebagaimana yang dibawa oleh a'immah al-mujtahidin, Imam Abu Hanifah, Imam Auza'i, Imam Sufyan Tsauri, Imam Malik, Imam Syafi'i. Dia tidak ada kaedah dia perkara yang betul adalah yang dikerja oleh salaf. Tak ada kaedah dia. Sebab ini bukan kaedah. Kerana orang salaf ada betul, ada salah. Ada yang sesat, ada yang sampai peringkat kufur. Salah, pendapat salaf. Allah, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala sebagaimana disebut oleh Al-Hafidh Imam Az-Zahabi di dalam kitab dia Siyar A'lamin Nubala. Dia kata atana minal masyriq ra'yani khabitha. Datang sampai mari sama kita sebelah timur dua pandangan yang keji, yang huduh kedua-dua. Dua pandangan, dua mazhab, dua bawakan, dua teori yang jahat, yang bodoh, khabith, bodoh. Jahmun Mu'attil, Jaham bin Safwan yang mengkosongkan, yang menghampurkan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sifat. Allah tidak ada sifat baginya. Wa Muqatil Musyabbih, dan Muqatil bin Sulaiman yang mentashbihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyerupaikan Allah dengan makhluknya. Jaham ni salaf dah. Salaf. Kerana Imam Abu Hanifah salaf. Muqatil salaf dah. Salaf. Kerana semasa Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah salah. Kalau orang semasa dengan dia, orang yang dulu pada dia, memanglah salah. Kerana Imam Abu Hanifah dia lahir pada tahun 80, dia meninggal tahun 150. Daripada orang salah, Imam Abu Hanifah salah, dan Jaham pun salah, Muqatil pun salah, Muhammad bin Karram pun salah. Semua daripada salah. Maka musyabbihah muncul di masa salaf lagi. Itu kata menyebab bagi kita salah besar, silap besar di dalam akidah, dengan kerana kita ikut salaf. Orang salaf, dia kata, di antara orang salaf, dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai anggota. Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Adam. Seperti Adam. Ini takkan daripada pendapat yang sesat, pandangan yang khabith. Itu teori pandangan yang khabith, walaupun daripada salaf. Oleh itu salaf bukan hujah syar'iyyah. Itu kita kena faham betul-betul. Khususnya cuba kita tengok tajuk khalqul Quran, makhluk Al-Quran. Tapi di tempat kita tak jadi isu, alhamdulillah. Cuma saya sebut ni supaya jadi contoh, supaya kita faham agama. Kata salaf bukan hujjah syar'iyyah, bukan dalil, bukan boleh kita nak buat neraca ukur betul tak betul. Tajuk khalqul Quran, Quran ni makhluk ke bukan makhluk? Tubik dua pandangan. Tubik dua pandangan daripada pandangan salaf. Oh, salaf dua pandangan. Dua grup yang besar tokoh di dalam ahli sunnah wal jamaah. Bukan daripada kata daripada musyabbihah apa, daripada tokoh ahli sunnah wal jamaah. Dua tokoh ahli sunnah wal jamaah. Satu kumpulan grup Imam Ahmad bin Hanbal yang bersependapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan satu grup lagi ialah asalnya kawan dengan Imam Ahmad, nama Imam Al-Garabisi, yang berkawan, yang rapi, yang baik dengan Imam Ahmad. Tetapi tajuk, bila ada perselisihan tajuk khalqul Quran, kedua-dua ini bercerai. Imam Al-Garabisi, Abdullah ibn al-Kullab, Imam Bukhari, Imam Muslim, ini satu grup. Grup ni mereka berkata Al-Quran dengan makna kita lafaz, kita berlafaz dengan Al-Quran adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan secara umum, grup ni kata Al-Quran makhluk Allah. Quran dengan mana kalam Allah itu bukan makhluk Allah. Quran dengan mana sifat Allah bukan makhluk Allah. Quran dengan mana lafaz, kita baca Al-Quran, tulisan Al-Quran di Lauh Mahfuz, tulisan Al-Quran di kertas dan umpamanya, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan yang sama dengannya, Al-Quran tidak boleh kata makhluk Allah. Siapa kata makhluk Allah? Jahmi. Orang itu Jahmiyah yang sesat. Siapa kata Quran itu makhluk Allah? Orang itu kafir. Satu riwayat Imam Ahmad kata kafir. Siapa tawakuf, berik di tengah, duduk di atas pagar, tak kata Quran makhluk, tak kata Quran bukan makhluk, orang itu pun orang yang kufur ataupun Jahmi. Wal'iyadu billah. Jadi mana dua pandangan, yang manakah yang betul? Kalau ukuran dengan ambil salaf jadi ukuran, mana betul kedua? Betul kedua. Bila betul kedua, macam mana kata orang kata makhluk jadi kafir pula? Ini kata salaf bukan ukuran. Bukan ukuran. Yang jadi ukuran, yang jadi neraca al-haq adalah Al-Quran, Kitabullah, dan hadis yang sahih
hadis yang betul-betul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ukuran. Tapi kena ingat yang saya kata tu, perkataan saya itu kena jangan silap satu pun. Apa? Hadis yang betul-betul daripada Rasulullah. Ada juga hadis tak betul daripada Rasulullah, sahih tapi tak betul daripada Rasulullah. Macam mana pula? Itulah kita nanti kita hari ini kita bina, insya-Allah nanti kita nanti kahwin semula lah. Banyak sikit tu. Kena kita akan contoh. Kita contoh dengan cara ringkasnya. Cuba tengok di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Innamasy-syu'mu fi thalath." Sesungguhnya bercenai pada 3 perkara. Bercenai itu ada pada 3 perkara. Faham tak? Tak faham. Tak faham kena pergi tani, okey. Bukan bahasa tani. Kena pergi jalan tani. Bersial. Tak faham juga. Sial. Tak faham juga. Yang tak betul tu. Yang betul apa? Bila kita keluar pada rumah, kita nak pergi interview supaya nak naik pangkat ke, ada biawa, ada ular lintas kita. Ni sial ni, tak boleh ni. Kena balik rumah semula, turun tangga semula. Kau nak kita balik semula pula. Pergi pula sampai tengah jalan, ibu apa pula lintas pula. Tak betul ni, tak sampailah hari tu. Mana itu apa bahasa Malaysia panggil apa? Sial. Bersial. Dengan belakang. Kau sial. Sial. Katalah saya kata bahasa saya senang. Bercenai. Rasulullah kata bercenai ada 3 perkara. Di 3 perkara. Fiddah rumah, fil mar'ah oleh perempuan, faras wa fil faras pada kuda. Ini benda-benda yang ada cenai, ada sial. Perkara lain itu hadis yang sahih. Tetapi adakah ucapan atau ucapan ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul daripada Rasulullah? Walaupun hadis sahih, jawabnya tidak betul-betul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana boleh tak betul pada Rasulullah sedangkan hadis yang sahih, khususnya hadis Muslim? Boleh ke? Ini yang saya kata, ni pekah kena faham betul-betul. Dia kena belajar betul-betul. Kalau kita tak belajar, disebut kata hadis, kita kena ikut hadis. Ini yang kita tertipu. Hadis dibahagi kepada beberapa bahagi. Hadis sahih tu pula kena dibahagi lagi. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata minta rahmat kepada perawi hadis ni. Saya tak sebut nama lah, kebetulan saya pun tak apa-apa ingat ketik. Dan kita tak aduk beradab dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah kata minta Allah rahmat kepada perawi hadis ni. Memang dia bukan sengaja nak dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mari terlewat daripada ucapan Rasulullah pada awal-awal. Dia mari dengan qatnah. Kuliah mula lepas maghrib tadi. Dia masa-masa bunyi dekat azan Isya, dia mari dia dengar ke hujung. Sebab tu bahaya juga kita habis kuliah ke hujung-hujung. Bahaya kita faham tak betul. Siti Aisyah kata Rasulullah kata begini, la'anallah al-yahud. Allah laknat, Allah sumpah Yahudi alladzina qalu, yang berkata
Asyumu fi thalath. Allah dah cerita, Rasulullah cerita kata Allah laknat di atas orang Yahudi. Allah laknat orang Yahudi yang mengatakan ada bersia. Titik bersia itu ada pada 3 perkara. Bukan makna 3 perkara ni ada bercenai, ada sia. Tapi dia mari dengan di hujung. Dia cerita betul lah dia cerita, tapi dia dengan hujung. Misalnya saya kata Musa tak boleh makan. Dia mari dengan Musa boleh makan. Dia pun jangan boleh. Tak tu dia tertinggal. Boleh lah. Itu silap lah. Sebab tu kita kena tahu betul-betul ucapan Rasulullah macam mana. Begitu juga hadis Al-Jariyah, Aina Allah. Adakah ini betul-betul daripada Rasulullah SAW? Kita kena tahu betul-betul begitu. Itulah tajuk ilmu yang patut kita usaha supaya kita dapat faham betul-betul. Tetapi malam ini saya rasa kena minta maaf sekali lagi, ambil masa lebih daripada yang dijanji, yang dijangkau. Dijangkau letaknya pukul 8. Sekarang 8.15. Saya sekarang tak awal lagi lah. Ramah banyak-banyak ikut jam saya, bukan ikut jam sini. Saya pukul 8 ya. Oleh itu saya minta maaf banyak-banyak apa yang kekurangan daripada saya. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Ahli Jabatan Kuasa Surau yang menerima saya sebagai tetamu pada malam ini. Akhirnya kita tak ada dua ataupun buka soalan dan saya masukkan kita lewatkan. InsyaAllah kita beri sekali dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.